Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Sebagaimana dijanjikan, waktu ini kita bersama lagi meneruskan pertemuan kita dalam rancangan Islam Itu Indah. Dan Alhamdulillah seperti biasa juga bersama-sama kita bertemankan di studio yang bagi Ustaz Fahrul Mak Joy. Kita ucapkan terlebih dahulu selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat berpuasa Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita untuk kali ini dan juga untuk kita bawakan bersama dengan anda bersesuaian juga dengan bulan Ramadan, dan juga untuk kita berkongsi lagi antara yang bermakna dalam kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu antara tajuk yang akan kita kongsikan bersama anda dan pastinya mengalu-alukan daripada anda sendiri untuk sebarang pertanyaan persoalan boleh terus ke talian 03-6205-1500 atau juga menerusi SMS ke 39111 dan di Facebook IKIM FM. Baiklah, kita nak mulakan dulu dengan pertemuan kita pada kali ini. Jadi kita serah bersama yang baik Ustaz untuk memulakannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat kita Ustaz Irwan, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dihormati, yang diraikan, yang didoakan. InsyaAllah, Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi dalam segmen Islam Itu Indah. Mudah-mudahan keindahan Islam itu dapat kita rasai dalam kehidupan ini, dan insyaAllah kita akan dapat lagi untuk merasai keindahan yang lebih indah lagi di hari akhirat nanti, sekiranya kita benar-benar mengamalkan Islam di dunia ini, insyaAllah. Kita ingin tegaskan bahawa kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan seorang manusia bergantung sejauh mana dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan kita. Ringkasnya, apabila kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka kita akan bahagia, kita akan tenang dan kita akan berjaya. Jadi Islam itu mudah ya, hanya buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Namun dalam praktiknya tidak semudah itu ya. Kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita laksanakan, selalunya kita tak suka buat. Tetapi apa yang dilarang itulah hati kita ataupun nafsu kita suka membuatnya. Jadi disitulah timbul struggle ataupun perjuangan ataupun jihad ya, bagaimana untuk kita mendidik diri kita untuk melaksanakan apa yang Allah suruh walaupun kita tak suka, dan meninggalkan apa yang Allah larang walaupun kita suka. Pada segi logiknya kadang-kadang kita tak payah buat sesuatu tu lebih mudah daripada kita melakukan sesuatu. Contohlah Ustaz Irwan kalau kita tunjukkan antara mengumpat dengan diam ya, lebih mana yang mudah? Dari segi logiknya diamlah lebih mudah kan. Diam tak memerlukan apa-apa, tidak memerlukan idea, tidak memerlukan kita kata bercakap ataupun kita mencari-cari ataupun tajassus. Kalau kita nak mengumpat, na'udzubillah kita terpaksa mencari-cari, orang kata walaupun bukan fakta tetapi adalah ya, nak memfitnah, misalnya kata kita juga cari evidence, bukti-bukti ya, nak membuktikan apa yang kita cakap tu benar walaupun itu mengumpat dan fitnah. Jadi sedangkan untuk kita mendapat pahala dengan diam saja kan. Tetapi dalam realitinya memang sukar ya, untuk diam walaupun dia tidak memerlukan apa-apa, lebih sukar daripada untuk tidak mengumpat walaupun di bulan puasa sebegini jadi disitulah menunjukkan bahawa dalam diri kita ada macam satu halangan. Apakah halangan itu? Kenapa susah sangat kita nak buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan Allah yang larang? Jawapannya ialah kerana dalam diri kita ada hawa nafsu
Hawa nafsu inilah yang sentiasa sifatnya mengajak kepada kejahatan. Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi Allah uji manusia ni, tadi disuruh buat dan ditinggal larang, tinggal yang dilarang. Jadi datang hawa nafsu yang sifatnya berlawanan daripada itu. Di sana kita tertanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan hawa nafsu? Sedangkan Allah suruh memerintahkan dan Allah melarang yang suatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Di sinilah kita lihat dengan adanya nafsu di dalam diri kita, ini satu ujian yang dengan ujian ini kita akan berpegang lebih teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, nafsu yang Allah berikan kepada diri manusia ini bukan tidak perlu. Sebab itu dikatakan nafsu ini bukanlah untuk dihapus tetapi untuk diurus. Jadi nafsu ni penting, makan, kemudian kita bersama dengan isteri, apa saja yang dikatakan nafsu, membangun, sebab itu dikurniakan taklif untuk menjadi khalifah ni kepada manusia yang ada nafsu, kerana dia ada potensi untuk membangun, walaupun pada masa yang sama ada juga potensi untuk memusnah. Tetapi dengan nafsu itu kehidupan kita tidak statik, tetapi sentiasa dinamik dan sentiasa orang kata bertambah dan berkembang kerana hawa nafsu. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sayang, Maha Pengasih kepada kita, walaupun Allah menggunakan nafsu pada kita yang sukar untuk kita kawal, tetapi Allah kurniakan juga proses ataupun kaedah untuk mendidik hawa nafsu. Jadi Allah tidak hanya menurunkan ataupun memberi hawa nafsu, tetapi Allah memberi juga kita kaedah untuk menguruskan hawa nafsu. Apa kaedah itu? Jawapannya ialah puasa. Saum. Jadi di sinilah kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya bahawa puasa ini satu kurnia, satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Misalnya kata penyakit, Allah juga turunkan penawarnya ataupun ubatnya. Jadi sebab itu pada pagi ini saya ingin berkongsi, sebenarnya ingin mengajak, bukan mengajar, tentang puasa. Bukan soal hukum hakamnya yang telah saya rasa para asatizah kita, para ustaz, para murabbi kita di dalam Radio IKIM ni ataupun di madrasah, di surau-surau, di masjid-masjid sekarang, semua ustaz-ustaz kita, para pendidik kita telah bercakap tentang puasa. Walau bagaimanapun, walau bagaimana kesempurnaan pun ilmu tentang puasa, tetapi mesti ada sudut-sudut tertentu yang masih lagi kita boleh isi, Ustaz Irwan. Jadi anggapkan saya ni hanya orang kata akar sajalah pada rotan-rotan yang telah begitu establish menceritakan tentang puasa. Sebab saya yakin kesempurnaan satu gading itu terletak pada retaknya. Macam mana sempurna pun ada retaknya. Jadi di situlah saya mungkin sikit-sikit saya cuba menampungnya. Baik, kita sudah berkali-kali dengar tentang ilmu tentang puasa dan sudah berkali-kali kita berpuasa bertahun-tahun. Ada setengah yang baru remaja tu mungkin hanya bertahun-tahun lah, yang dah 20-an, 30-an dah mungkin dah belasan tahun. Macam saya ni dah berpuluh-puluh tahun berpuasa kan. Jadi apabila kita dengar cerita tentang puasa, apabila kita berpuasa sekali lagi, kita rasa macam dah selalu dengar. Tetapi soalnya dalam ilmu ni bukan soal kita selalu dengar ataupun kita ulang-ulang dengar, tetapi sejauh mana perkara yang kita selalu dengar dan kita ulang-ulang dengar itu sudah kita amalkan. Jadi di situ satu pertanyaan yang kata, apakah puasa kita ni masih gitu-gitu saja? Masih gitu-gitu. Sebab tu tajuk pada pagi ini ialah puasa yang berkesan ataupun puasa yang bermakna. Jadi kita dah tahu dah puasa tu ada 3 tahap. Tahap orang awam yang hanya dapat lapar dan dahaga kerana dia meninggalkan soal makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti mana takrif dalam ilmu fiqh daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Jadi itu puasa orang awam. Puasa orang soleh yang menjaga panca indera, pendengaran dan sebagainya. Puasa orang muqarrabin, yang dikata khusus mereka yang berfikir, fikirannya dan juga hatinya, rasa hatinya pun dapat dikawal hanya untuk mengingati Allah. Kita dah dengar ilmu ini, bukannya baru tahun ini, 1434, 1433 Hijrah dulu pun kita dah dengar. Tetapi malangnya apabila kita tepuk dada, tanya hati kita, kita masih berada di puasa yang tahap orang awam lagi.
masih lagi di tahap orang awam. Mata kita masih liar, mulut kita masih tega mengumpat, bisa kata hati kita masih ada syahwat sangka, masih lagi kita berbuat perkara-perkara yang dikata dosa-dosa batin, yang menyebabkan puasa kita hanya di tahap yang orang kata dapat lapar dan dahaga tetapi tidak dapat apa-apa. Subhanallah. Jadi di sinilah saya rasa relevannya kita berbincang lagi supaya kalaulah ini Ramadan yang terakhir, sekiranya inilah Ramadan terakhir, mudah-mudahan puasa 1435 Hijrah ni kita dapat naik ke tahap puasa orang soleh sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya puasa kita memberi impak dan menghasilkan orang kata fruits ataupun buah kepada puasa itu yang dikatakan takwa itu. Subhanallah, sebelum kita bercakap tentang puasa yang berkesan ataupun puasa yang bermakna, puasa yang berkesan dan bermakna itu bagaimana, Ustaz Irwan? Puasa yang berkesan dan yang bermakna itu tentulah yang mencapai tujuan kita berpuasa, yang dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang bermakna, puasa yang berkesan apabila dia membuahkan takwa. Tetapi sekiranya puasa yang tidak membuah takwa, maka itu dikatakan puasa yang tidak berkesan. Jadi kita orang kata begin with the end in mind. Maksudnya apabila kita mula berpuasa hari ini 3 Ramadan 4 Ramadan, maka kita dah lihat end in mind kita, waktu terbit bulan Syawal nanti, kita harap kata buah ataupun piala takwa tu sudah menjadi bilik kita. Jadi sekarang kita work backward lah, maksudnya macam mana kita nak supaya nanti kita menghasilkan ketakwaan. Untuk kita mendapat sesuatu, kita kena melihat dulu sesuatu tu dengan tepat. Selalu saya katakan, what you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Di sini perkataan see, bukan look. Maksudnya kita melihat puasa tu, ini yang dikatakan tasawur, mindset kita, perspektif kita dengan puasa ni kena tepat dahulu, Ustaz Irwan, supaya apabila kita betulkan mindset kita tentang puasa, barulah kita dapat puasa itu yang dikatakan yang memang dikendaki oleh Allah, iaitu takwa itu. Jadi betulkan tentang puasa, pandangan kita tentang puasa. Saya buat contoh, selalu saya buat contoh ni, tapi saya tak jemu-jemu untuk mengulangkannya. Kalau kita lihat laut, misal kata ada orang melihat laut dengan pandangan biasa, dia nampak ombak dan nampak buih-buih dan sampah sarap yang ada di permukaan laut. Dia nampak itu, dia dapat itu. Nelayan dia melihat hasil tangkapan laut, dia nampak ikannya, sotongnya dan sebagainya. Penyelam mutiara, dia nampak mutiara yang ada di dalam tiram yang ada di dasar laut. Jurutera petroleum, dia melihat petroleum ataupun emas hitam yang ada di dalam perut laut itu. Jadi dia lihat itu, dia dapat itu. Jadi begitu juga puasa. Kita mesti melihat pandangan puasa dengan pandangan yang sebenar, bukan pandangan yang tersasar. Jadi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan apa, pandangan kita terhadap puasa itu mesti diperbetulkan. Subhanallah, supaya dengan itu nanti kita akan dapat takwa. Kita tidak akan hanya dapat lapar dan dahaga. Macam orang lihat laut tadi, dia hanya dapat sampah sarap saja, dia tak dapat hasil laut. Kerana dia lihat itu, dia dapat itu. Subhanallah, mari kita lihat, tengok pandangan yang tersasar tentang tentang puasa dulu. Yang dikatakan sekarang ni, kita unlearn dulu, baru learn. Kalau dalam kaedah tasawuf dikata takhalli dulu baru tahalli. Maksudnya kita buang dulu yang tak betul, kita delete dulu, baru kita masukkan yang betul. Pandangan yang tersasar, subhanallah, ini mengingatkan sajalah. Melihat puasa ni di segi adat dan kebiasaan. Bila tiba Ramadan, ini musim puasa. Musim. Jadi semua orang berpuasalah. Bukan atas dasar yang dikatakan supaya dapat diampunkan oleh Allah. Puasa gitu imanan wa ihtisaban, maksudnya dengan iman dan pengharapan. Tak ada, kita tak lihat puasa ni di sudut keimanan dan pengharapan. Keimanan apa? Atas dasar ini ketaatan, ubudiah kita kepada Allah. Harapan kita supaya diampunkan dosa dan dimasukkan dalam syurga. Keimanan dan pengharapan ini tidak mendasari pandangan kita terhadap puasa. Kita hanya melihat puasa macam mana dari segi adat saja, adat kebiasaan. Contoh supaya kita nampak contoh, saya nak bawa contoh, pergi yang jauh-jauh dulu, nanti kita tengok pada puasa. Tengok kenapa kita tidak makan babi. Kenapa kita tak makan babi? Apakah orang Melayu Islam tidak makan babi ni atas dasar keimanan ataupun atas dasar kebiasaan datuk moyang nenek-nenek kita memang tak makan babi. Jadi kita tengok kalau kita lihat makan babi berbanding dengan makan rasuah,
yang mana lebih besar dosanya, ya, lebih buruk impaknya kepada diri dan masyarakat serta negara kita, ya, di dunia dan juga di akhirat, ya. Kalau selalunya orang makan orang Melayu makan babi, dia tak sengaja, dia termakan saja, tetapi rasuah memang sengaja. Ya, tetapi kenapa kita masih lagi terlibat dalam rasuah, sedangkan kita terlalu jijik dengan babi, ataupun saya katakan jijiknya kita terhadap rasuah tidak jijiknya kita terhadap babi, misal kata. Jadi di sana kita nampak rupanya babi ni memang datuk nenek moyang kita memang tak ajar kita makan babi. Ya, kita terlalu jijik. Lalu saja terbau saja, misal kata masakan yang kita sangka itu babi, kita macam lawyer nak termuntah, kan, kita rasa. Sebab apa? Sebab itu adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, ya, anak-anak kita. Saya nak tengok anak-anak kita. Anak-anak kita lebih mana serius kita mengajar ataupun mentarbiah dia untuk solat ke untuk puasa dalam masyarakat Melayu. Ya. Kita lebih serius mendidik anak-anak kita untuk puasa berbanding solat. Sedangkan di dalam ajaran Islam pada 7 tahun kita dah kena latih solat. Dan akhirnya solat itu pada 10 tahun kita boleh rotan, dan solat itu akhirnya pada remaja dan pada dewasa, sehingga dalam masyarakat solat itu sudah serasi dan sebati dalam jiwa orang Melayu Islam. Tetapi minta maaf, kadang-kadang kita lebih serius melatih anak kita puasa. Ya. Saya terdengar juga kadang-kadang sampai ke tahap mendera lah, ya. Anak tu dah tak tahan dah, ya. Kalaulah seriusnya kita mendidik anak kita bersolat, sama seriusnya ataupun lebih seriusnya daripada kita mendidik anak kita berpuasa, orang Melayu dah jaga dia punya solat berbanding puasa. Tapi kita lihat dalam masyarakat kita, subhanallah, malang sekali, ya, sayang sekali, ya, kita lihat ada orang yang serius berpuasa tetapi tidak menjaga solatnya. Kita boleh tengok dalam majlis-majlis berbuka puasa, kadang-kadang kita ada juga pengalaman, kan, pergi-pergi ini realiti masyarakat kita. Kita bercakap ni walaupun pahit, tetapi kita kena cakap lah, jaga betul 1 minit 2 minit azan dulu baru kita makan, ya. Jaga betul, tetapi solat tak begitu, ya. Akhirnya cuba kita lihat dalam masyarakat, orang yang solat insya-Allah dia jaga puasa, tapi orang yang puasa belum tentu menjaga solatnya. Jadi di sana kita nampak ada persoalan di situ, ya. Cuba saya bawa contoh lagi tentang solat jemaah Isyak dengan solat jemaah subuh berbanding dengan solat tarawih. Ya, Ustaz Irwan, kita berkongsi, ya, Ustaz Irwan, mana lebih afdal dari segi aulawiyatnya, solat subuh berjemaah ke atau solat tarawih? Pasti solat subuh berjemaah. Tetapi dalam masyarakat kita, solat subuh berjemaah kadang-kadang tidak seramai solat tarawih. Dan solat tarawih ni pun bermusim, ya. Peringkat awal ramai, tapi semifinal dah makin kurang, ya. Jadi kalau kita lihat di situ, persoalan yang besar dalam kita, apakah kita menegakkan agama dan mengamalkan agama ni berdasarkan kefahaman ataupun berdasarkan adat kebiasaan atau ikut-ikutan semata-mata. Jadi di sini kita kena fikirkan lebih dalam lagi, ya. Kerana apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Kalau kita lihat di sudut adat kebiasaan dan bermusim, maka itulah yang kita dapat. Mungkin pada bulan Ramadan kita dapat, tetapi selepas bulan Ramadan kita tidak akan dapat lagi lihat masyarakat kita begitu serius dalam ibadahnya. Kemudian kadang-kadang ada orang melihat di sudut kesihatan semata-mata. Kalau nak sihat, puasa, jadi dia lihat ini peluang untuk dia kurangkan kadar tingkat kolesterol dia, kawal tekanan darah dia lebih slim dan sebagainya. Tak salah, tetapi itu bukan tujuan utama berpuasa. Tak salah, tetapi itu bukan tujuan utama kita berpuasa. Ada orang mengatakan bahawa dalam berpuasa ni, Ustaz Irwan, kita tidak makan dan minum ni supaya melahirkan simpati dan empati kepada orang miskin. Simpati ni memahami kesusahan orang, empati ni merasai kesusahan orang. Jadi selalunya di luar bulan puasa kita hanya memahami kesusahan orang, tetapi pada bulan puasa ni kita turut tak makan. Jadi kita ada empati, kita merasai kesusahan orang. Persoalannya, betul ke ini tujuan utama kita berpuasa? Ya. Sekiranya kita berpuasa untuk merasai kelaparan si miskin dan kedahagaan orang yang fakir, kenapa orang miskin dan fakir juga diwajibkan berpuasa?
Kalau ikut logik ini tak payahlah, sebab mereka dah selalu lapar, mereka dah selalu dahaga. Biar orang-orang kaya yang selalu kenyang ni berpuasa pada Ramadan, dan mereka dah memang selalu rasa lapar. Kekurangan ya Ustaz Irwan. Rupa-rupanya begini Ustaz Irwan ya, meninggalkan makanan, makan dan minum kerana tidak ada makanan seperti mana yang dialami oleh orang miskin, berbeza dengan meninggalkan makan minum kerana Allah. Ini berbeza. Dia ada impak pada pendidikan rohani. Artinya, kalau orang miskin, dia meninggalkan makan minum di luar bulan Ramadan kerana dia tidak ada makan minum. Tetapi di bulan Ramadan dia meninggalkan makan minum kerana Allah. Yang dibuat kerana Allah ni ada didikan iman. Yang hasilnya nanti dia akan menjadi orang yang bertakwa, orang miskin yang bertakwa, iaitu orang miskin yang sabar. Ni, orang kaya apabila dia meninggalkan makan minum, sedangkan makan minum tu ada, dia mampu untuk makan minum, tetapi dia tinggalkan kerana Allah, di hujung bulan Ramadan dia menjadi orang kaya yang bertakwa, iaitu orang kaya yang bersyukur. Artinya dengan kelaparan, kedahagaan dan didikan dalam madrasah Ramadan akan mengeluarkan graduan orang kaya yang syukur dan orang miskin yang sabar tadi. Jadi kalau tidak, kita dapat dahaga dan lapar sajalah. Ini yang kita kena fikirkan. Subhanallah, puasa yang sebenar, sebelum saya berkongsi dengan sahabat-sahabat pendengar, puasa yang tersasar tadi kita dah bincang. Sekarang puasa yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di situ ada 3 keyword Ustaz Irwan ya, 3 keyword ataupun kunci kata. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, iman. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, siam, berpuasa, dan la'allakum tattaqun, takwa, iaitu bertakwa. Jadi subhanallah, tujuan kita berpuasa untuk kita melahirkan takwa. Ini suatu yang serius ya. Contoh ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita melakukan sesuatu amalan ya Ustaz Irwan, sama ada solat ke, zakat ke, puasa ataupun apa-apa Allah tidak menyuruh kita buat begitu sahaja ataupun secara selamba. Kerana di sana ada ancaman sekiranya kita melaksanakan suatu amalan, suatu ibadah tetapi tidak serius, tidak fokus dan tidak berdasarkan ilmu dan kaedah yang mengikut sunnah Rasulullah, di sana kita akan ada ancaman. Contoh, kalau kita solat, semata-mata solat saja tetapi tidak khusyuk, ya, solat itu diancam dengan neraka wil. Fawailul lil musallin. Ya. Begitu juga kalau misal kata kita sedekah. Kita sedekah, disuruh sedekah, tapi wala tabtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kita batalkan sedekah kita dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit dan mengata-ngata. Contohnya, jadi jangan sedekah saja tetapi jaga sedekah kamu. Jangan solat saja tetapi jaga solat kamu supaya khusyuk. Di sana pergi haji mesti mabrur, jangan mardud. Maksudnya di sana apabila ada perintah itu mesti dilaksanakan serius supaya dengan keseriusan itu terhasil tujuan atas perintah itu. Begitu juga puasa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan berpuasa, artinya kita mesti menghasilkan takwa. Jika tidak, puasa itu hanya mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Jadi inilah perkongsian awal kita. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan perbincangan kita dengan adanya perkongsian dari para pendengar. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan insyaAllah kita akan berehat seketika waktu ini. Sambil itu kita nantikan pemanggil di talian 03-6205-1500 ataupun SMS ke 39111 dan di Facebook Ikinar FM untuk mengutarakan persoalan anda bersama Ustaz Farouk Mak Joy untuk Islam itu Indah pada kali ini. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baiklah, kita teruskan kembali untuk bersama lagi dalam rancangan Islam itu Indah bersama-sama kita Ustaz Farouk Mak Joy, yang mana kita membawakan tajuk yang kita bincangkan bersama dengan puasa yang bermakna, dan anda dialu-alukan waktu ini di talian 03-6205-1500 ataupun juga secara SMS ke 39111 dan juga di Facebook Ikinar FM. InsyaAllah kita akan cuba untuk dapatkan satu persatu dengan persoalan-persoalan yang diajukan. Baik Ustaz, mungkin kita nak mulakan dulu dengan satu di Facebook waktu ini. Hafiz Ismail katanya, saya ingin bertanya tentang kalau boleh bila kita berpuasa, contoh
macam pemain bola Muslim yang sedang bermain di Piala Dunia ni katanya lah, adakah ada kelonggaran dibolehkan untuk meninggalkan puasa semasa dalam tempoh di sana? Okey, alhamdulillah pertanyaan ini sebenarnya kalau bab hukum saya dah katakan tadi saya tidak Muslim dan ada kemampuan. Kita tidak tahu apakah kalau duduk di piala mana ni, Piala Dunia ke? Piala Dunia. Kalau Piala Dunia lebih daripada dah bukan tahap musafir lagi, sebab duduk situ dah lama. Jadi saya tak nampak itu satu yang dikatakan ataupun kerana musafir dan sebagainya, tapi kerana piala mungkin tidak dikira lah yang itu pandangan saya. Tetapi minta maaf, saya nak merujuk lagi perkara ini sebab ada juga kaitan dengan dulu bulan puasa juga kena pada Olimpik dulu kan, ada juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Jadi saya mohon ampun dan maaf kerana diterjah dengan soalan yang begini, sedangkan itu bukan bidang saya, tetapi itulah jawapan sekedarnya. Saya akan membetulkan sekiranya tersalah, dan insya-Allah kalau benar ambillah insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita bersama dengan pemanggil di talian waktu ini, pemanggil pertama kita Alias dari Shah Alam. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alias dari Shah Alam. Jadi ada sedikit persoalan pada Ustaz ya. Jadi mengenai sabar ni Ustaz ya, kita sabar ni dikatakan terbahagi kepada 3 lah Ustaz ya. Nombor 1, kita sabar melakukan, mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, kita sabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita sabar daripada ujian Allah Ta'ala. Jadi konsep sabar ni sangat begitu meluas lah. Dan ada satu lagi Ustaz, daripada pandangan saya mengenai sabar yang dipinggirkan. Contohnya, saya tengok masyarakat kita sekarang, oleh kerana kita dimomokkan atau diberitahu tentang konsep sabar. Jadi ada juga sabar yang membuatkan kita dayus Ustaz ya. Kita tengok macam dalam keadaan sekarang agama kita diperleceh. Kemudian contoh ahli keluarga kita misalnya tidak menutup aurat, membuat perkara-perkara yang tidak baik, kita juga bersabar. Jadi saya tengok oleh kerana konsep sabar yang membawa kemudaratan hingga boleh membawa kecelakaan kepada kita, tidak begitu diwar-warkan. Jadi apakah Ustaz setuju dengan pandangan saya mengenai konsep sabar, sehingga agama kita diperkotak-katik dan kita masih lagi bersabar agaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia Alias dari Shah Alam dengan soalan dia melalui si pemanggil pertama kita. Jadi mungkin Ustaz ada antara lain yang boleh kita bantu bersama Ustaz. Ya, terima kasih Encik Alias kerana turut berkongsi pada pagi ini ya tentang pembahagian sabar ya. Memang sabar ini kalau mengikut ilmu tasawuf dia terbagi kepada 3, iaitu sabar melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah, kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup ya. Kalau 3 tahap ini sabar ni, dahulu sebelum saya menjawab soalannya Ustaz Irwan sabar yang pertama tu agak mudah, iaitu melaksanakan ketaatan. Itu agak mudah. Tetapi yang lebih sukar lagi ialah sabar meninggalkan kejahatan ataupun kemungkaran. Kerana saya dah katakan tadi, kemungkaran tu disukai oleh hawa nafsu. Sebab tu kata sabar kita melakukan ketaatan, ya memang perlu sabar, tetapi sabar meninggalkan kejahatan lebih sukar lagi ya. Dan yang ketiga ialah sabar untuk menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Ya, ujian-ujian hidup dalam bentuk contohnya kesakitan, ya, kegagalan ataupun perkara-perkara yang kita tidak sukai, yang kita hendak suatu yang manis tapi diuji oleh Allah dengan kepahitan. Maka di situ kadang-kadang ujian yang ketiga inilah yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi dalam tiga sabar ni, sabar yang ketiga itulah sabar yang paling menguji kita, sabar yang paling tinggi, dan bila paling teruji di situlah paling tinggi nilainya ya. Sebab itu pada ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Rasulullah SAW kita lihat Rasulullah SAW menegaskan sekiranya Allah sayang seorang, Allah uji dia ya. Jadi
marah. Marah kerana Allah, marah yang terkawal, marah di tempat-tempat yang memang patut kita marah. Jadi di situ yang dikatakan dalam kitab Imam Ghazali, kita lihat marah itu perlu. Jadi saya kadang-kadang buat satu tamsilan, marah itu umpama api. Kalau api di dapur hati kita, di dapur hati kita, kan. Kalau dia terlalu marah, nanti terbakar rumah, terbakar dapur. Tapi kalau tak ada api langsung, kita tak masak makanan. Tetapi api tu dapat dikawal. Jadi ada waktunya kita kawal api tu jadi besar, jadi kecil dan sebagainya. Itu yang dikatakan mengawal marah, itu termasuk dalam mengawal hawa nafsu. Baik. Tadi yang dikatakan sabar sampai ke peringkat dayus, itu tak sabar namanya. Sebab itu dalam ajaran Islam, apabila kita mengamalkan satu-satu sifat mahmudah, Ustaz Irwan, jangan ditinggalkan sifat-sifat mahmudah yang lain. Contoh, kita kan amalkan sabar, tapi sabar perlu diamalkan beserta dengan keberanian dan kebijaksanaan. Contoh, selalu saya katakan, kalau kita lalu, kita lalu satu jalan, masuk satu lubang, jatuh satu lubang, kita sabar. Memang kita tak mau jatuh dalam lubang tu, tapi kita kena sabar bila dah jatuh. Tapi esok waktu jalan yang sama, masuk lubang yang sama juga, kita kata jatuh lagi sekali, kedua, kita kata sabar. Itu bukan sabar. Itu sebenarnya bodoh. Sepatutnya apabila kita jatuh kali pertama, kita bangun kembali dengan kebijaksanaan yang baru. Sebab tu orang kata selalu kegagalan adalah satu peluang untuk memulakan dengan lebih bijaksana. Jadi sabar memang dah jatuh tadi hari pertama atau kali pertama, tetapi perlu diiringi dengan kebijaksanaan. Kenapa aku jatuh? Mengapa? Apa terjadi? Apa silap aku dan sebagainya. Jadi kita memperbaiki diri kita. Itu satu. Kesabaran yang disertai oleh kebijaksanaan. Juga kesabaran perlu dengan keberanian. Contoh, kadang-kadang kita bukan sabar, kita penakut. Jadi bila orang kata, bila isteri kita ataupun anak-anak misal kata telah lari daripada menegakkan hukum Allah, misal kata anak mendedahkan aurat, misal kata kaki tangan bawahan yang kita memegang ni dah tak jujur, misal kata, ataupun kita sebagai pemimpin ada orang kata bawahan kita melakukan kemungkaran dan sebagainya, kita pun tanda menegur. Sebab kalau kita tegur nanti dia kecil hati, kita tegur nanti kita hilang sokongan, kalau kita tegur nanti, kalau kita buat sesuatu nanti dia tak bagi kasih sayang pada kita. Jadi di situ kita kata sabar. Itu bukan sabar, itu sebenarnya pengecut, penakut. Sepatutnya kesabaran kita diimbangi oleh tadi keberanian. Seperti mana kesabaran perlu diimbangi oleh kebijaksanaan, begitu juga kesabaran perlu diimbangi oleh keberanian. Jadi begitu juga dengan sikap sangka baik kita. Sangka baik tak boleh sangka baik je, mesti diimbangi oleh berhati-hati. Contoh, begitu pemurah. Sebab itu dalam Quran dikata jangan kamu lepaskan tangan kamu terbuka begitu saja sehingga kita menjadi membazir. Jangan digenggam sehingga kita jadi bakhil, tetapi lepas sekadarnya. Itu yang dikatakan pemurah. Pemurah itu pertengahan antara bakhil dan boros. Bakhil dengan boros. Jadi di situ ada kawalan dia. Jadi jangan kita hanya orang kata pegang pada pemurah, tetapi kita kena bijaksana menguruskan misal kata harta kita dan sebagainya. Jadi benar seperti mana yang dikatakan Cik Alias, kerana tidak ada sifat marah yang terkawal, kerana ada sifat sabar yang keterlaluan hingga pergi pada dayus, Islam sekarang dihina. Islam sekarang dihina kerana selalunya umat Islam lebih sensitif apabila dia diusik kepentingan peribadinya daripada dia diusik oleh kepentingan agamanya. Kita, Ustaz Irwan, kalau diusik kepentingan peribadi kita boleh sabar, tak ada masalah. Orang kata kita gini-gini, tapi jangan kata Islam. Islam adalah agama kita. Jadi di situ ada kesabaran apabila yang diusik kepribadian kita, tetapi jangan kita terus sabar sehingga jatuh dayus apabila agama kita diusik. Ini kita perlu faham dan jelas, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan pemanggil seterusnya, Encik Nasir dari Ipoh pula, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini nasihat untuk diri saya lah dan juga family saya kan. So macam ni, saya ada pengalaman lah kan uruskan seorang ustaz untuk hadir ke satu program. So bila dibawa ustaz ni pergi ke program itu, di-reject disebabkan kesalahan kecil yang dia pernah buat masa di sekolah dulu. So adakah kesalahan kecil boleh merosakkan 100 kebaikan yang seorang tu buat? Ustaz ni dulu cerita, itu je simple mistake.
masa muda dia cinta itu je, disebabkan itu ustaz ni di reject. Disebabkan satu kesalahan 100 kebaikannya ditolak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setiap manusia ada kesilapan dan kesalahannya, termasuk para ustaz. Hanya Nabi saja yang maksum. Pendakwah walau macam mana pun mesti ada sisi-sisi yang dia pernah tersilap, dia pernah kesalahan. Jadi di situnya perlu kita menilai dengan adil. Subhanallah, kalau kita diri kita lah, kita ni manusia ni, kita ada silap. Orang lain pun ada silap, tapi selalunya silap orang lebih besar daripada silap kita, kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menegaskan bahawa sekiranya hamba itu melakukan dosa, ya, kesalahan dan sebagainya, sebanyak lautan, pengampunan Allah lebih lagi daripada lautan itu, bisa kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menghapuskan apabila seorang itu bertaubat daripada dosanya, catatan kejahatan itu dihapuskan daripada buku catatan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi orang yang berdosa. Ini Allah, ya. Jadi yang maha suci, ya. Sedangkan kita sama-sama ada buat dosa. Jadi di mana kita letakkan diri kita, apakah lebih suci daripada Allah? Kita melihat orang lain hina. Jadi di sini kita tidak boleh menghukum, ya. Satu, itu yang kedua. Satu lagi, yang kedua ialah kita tidak boleh menghukum seseorang atas masa lampaunya, ya, sebab orang berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau seorang itu dihukum atas masa lampaunya, tidak adil, kerana apabila dia memperbaiki diri dia, apabila dia bertaubat, sama ada dosa itu dengan Allah ataupun dosa dia dengan manusia, apabila dia bertaubat, dia ditinggikan darjatnya, ya. Jadi kita harus melihat seseorang itu mengikut apa yang Allah suruh lihat. Jadi kita lihat banyak kisah-kisah para wali, ya. Kalau kita tengok para wali Allah, ya, kecuali para rasul dan para nabi, mereka memang golongan yang terpelihara, ya. Tetapi kalau para wali, kalau kita tengok para sahabat, subhanallah, mereka mempunyai dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan silam yang banyak, kan. Tetapi soalnya bukan soal kita berdosa, tetapi soal bagaimana kita bertaubat atas dosa itu dan kita cuba melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya kira rugilah kalau kita menilai orang ni tak boleh kerana ini dosa dia lampau, ini kerana dosa kita lampau, kita akan kehilangan pendakwah, kita akan kehilangan pendakwah. Mungkin kita boleh cari malaikat sajalah, yang tak berdosa, ya. Lain semua berdosa. Cuma saya ingatkan, kalau dia terus mengekalkan dosa, mengekalkan dosa itu pun kalau dia melakukannya secara terang-terangan. Kalau dia masih menyembunyikan, yang kita bukan, sebab itu kadang-kadang orang melakukan dosa kita tajassus, ataupun kita tajassus ni apa, mengintip-ngintip. Dosa mengintip-ngintip tu kadang-kadang lebih besar daripada dosa orang yang melakukan dosa. Kita mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Saya rasa kita jangan jadi penghukum lah. Ya, kita jangan jadi penghukum, kerana kita bukan tukang hukum, ya. Kita bukan tukang hukum, kita adalah pendakwah, kita adalah orang yang mukmin. Orang mukmin tu fa aslihu baina ahwaikum, sentiasa membersihkan antara satu sama lain, insya-Allah. Dan saya kata kadang-kadang orang yang berdosa tu dia ada pengalaman lagi, masa dia di alam jahiliah tu, yang boleh dikongsikan bersama supaya masyarakat tidak jatuh pada lubang yang sama tadi, ya. Sebab itu Saidina Umar ada berkata, aku takut kepada Saidina Umar, orang yang dibesarkan dalam ketaatan tetapi tidak mengenal jahiliah, kerana nanti dia akan jatuh kepada jahiliah. Ini ada kata-kata yang begitu, lebih kurang begitu. Jadi artinya siapa yang nak menceritakan tentang jahiliah ni? Sebab tu kadang-kadang sekarang ni ada artis-artis yang hijrah, ya. Ada orang-orang yang dulunya macam ni hijrah, kemudian dia menceritakan, oh gini dulu tidak ada ketenangan masa di alam itu, walaupun nama dia glamour, walaupun muka dia cantik, ya, dan sebagainya, dipuji dan puja, tetapi bila dia pulang jauh-jauh malam, keseorangan, dia rasa kekosongan. Ini
perlu dikongsikan. Kongsikan itu bukan soal dosa-dosa silam tu yang dia kongsikan, tetapi rasa dia, kekosongan, emptiness, kesunyian dia kerana tidak dapat hidayah daripada Allah, itu boleh dikongsikan. Jadi saya rasa ada advantage juga bagi orang-orang yang pernah orang kata terlibat dari alam jahiliah untuk menceritakan betapa terangnya Islam setelah mereka hijrah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil seterusnya, Khadijah di talian, silakan. Assalamualaikum. Saya Khadijah daripada Kuching. Saya nak beri perkongsian jugalah mengenai dengan Ustaz dan pandangan Ustaz, dan minta Ustaz ulaskan. Dalam ayat Quran ada menerangkan, iaitu Allah beri kita ayat-ayat Al-Quran ialah untuk memudahkan kamu, kerana Allah kata kita adalah manusia yang lemah. Itu Allah berikan kita Al-Quran untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita lihat realiti, bila macam contoh puasa, Allah mudahkan kita, Allah suruh kita puasa kerana salah satu hikmahnya ialah untuk menjaga kesihatan kita. Macam tu juga dengan solat, Allah jadi suruh kita solat, salah satu hikmahnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk kesihatan. Dan banyak benda-benda yang Allah suruh kita buat adalah untuk memudahkan kita dan untuk mencegah daripada benda yang buruk berlaku. Tu saya minta Ustaz ulaskan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu yang saya katakan daripada awal tadi, bahawa Allah sayang hambanya lebih daripada seorang ibu sayang anaknya. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh itu baik pada kita walaupun kita belum nampak. Apa saja yang Allah larang pada kita itu mudarat walaupun kita belum nampak. Jadi sebagai seorang hamba Allah, kita kena yakin begini, tersematkan di hati begini. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Dan Allah lebih tahu apa yang buruk dan apa yang memudaratkan kita berbanding diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang suatu yang Allah suruh itu nampak pahit, nampak pedih, tapi laksanakan, insya-Allah mujahadah betul, laksanakan, nescaya ada kemanisan dan ada ketenangannya di hujung dia, mesti ada. Kadang-kadang suatu yang Allah larang tu nampak seronok, nampak suka, kita nak buat. Kalau kita buat yang Allah larang walaupun nampak suka, nampak seronok, pasti ada penyesalan dan juga penderitaannya. Jadi di situ kita kena faham, pandangan kita yang terbatas tidak dapat menjangkau ilmu Allah yang maha luas. Itu jiwa hamba. Jadi kalau jiwa ini ada di dalam ibu bapa, dalam diri ibu bapa, ada di dalam jiwa pemimpin-pemimpin masyarakat, ada dalam jiwa pemimpin-pemimpin negara, nescaya kita akan sentiasa memastikan orang di bawah kita, termasuk diri kita sendiri, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, walaupun kadang-kadang kita belum nampak apa. Macam mana Ustaz Irwan, perkara yang kita perlu buat sebenarnya kita tak suka buat, perkara yang kita suka buat kita tak perlu buat. Jadi begitu juga apabila datang bulan puasa ni, perintah-perintah daripada Allah meninggalkan ataupun menyuruh satu, kadang-kadang perkara tu kita tak suka buat tapi kita perlu buat. Jadi orang yang berjaya dalam perspektif Islam ialah orang yang buat apa yang dia perlu buat walaupun dia tidak suka buat. Ini yang dikatakan untuk mendidik hawa nafsu kita, ada proses yang dikatakan mujahadah. Mujahadah inilah yang dikatakan kita punya pelajaran dalam madrasah Ramadan kita. Subjek yang paling penting ialah mujahadah, melawan hawa nafsu. Jadi kita buat apa yang kita perlu buat walaupun kita tak suka buat, dan insya-Allah dia punya hasilnya nanti satu kebaikan. Jadi di sini yang kata tadi, pada puan kata tadi, kita berpuasa, kita solat, semuanya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, Ustaz Irwan, Maha Suci Allah. Allah tidak terkesan dengan apa juga. Ketaatan kita tidak menambahkan keagungannya, dan juga kederhakaan kita tidak mengurangkan keagungannya. Manfaat ketaatan ialah untuk kita, mudarat yang Allah larang tu adalah untuk kita balik. Jadi puasa untuk kita, solat untuk kita, apa saja yang Allah suruh adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan apa-apa, hatta ketaatan ataupun kederhakaan hambanya tidak pun menjejaskan Allah.
Itu penting kita jaga. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung pertemuan. Mungkin sebagai kesimpulan Ustaz, secara ringkas dapat kita bawakan, dan mungkin juga dengan bertepatan dengan suasana kita pada bulan Ramadan, mungkin ada banyak kita boleh sambung lagi topik-topik yang berkaitan lagi pada masa akan datang. Jadi sebagai akhirnya Ustaz, silakan. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan perbincangan kita diredai Allah. Ya. Bukan sekiranya pasti ada kesilapan dan kesalahan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita lepas ni kita berpuasa, kita melihat puasa di sudut pandangan Allah, bukan di sudut pandangan kita. Kerana apabila kita melihat puasa di sudut pandangan Allah, iaitu dia katakan tauhidic mindset, pemikiran kita betul. Jadi apabila pemikiran betul, tasawur kita betul, mindset kita betul, insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang betul dalam solat kita dan dalam puasa kita. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan berkongsi lagi pada minggu yang akan datang, iaitu tiga yang katakan tunggak pada puasa, iaitu siam, qiyam dan Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan izin Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak pada Ustaz Fahrul atas kesediaan bersama untuk Islam itu Indah. Pastinya kita bertemu lagi pada minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.